أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويغفر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب يسر ولا تعسر، رب تمم بالخير. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قال مصنف رحمه الله: ونفعنا بعلومه في دارين آمين ya rabbal alamin. Cabang iman yang ke-12. Cabang iman yang ke-12 beriman bahawa wajib menaruh harapan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebelum daripada ni, cabang iman yang ke-11 beriman wajib takutkan Allah Ta'ala. Sebelum ni wajib takutkan pada Allah Ta'ala. Ada pun cabang iman yang ke-12 wajib menaruhkan harapan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di sinilah kalau kita nak tahu bagaimana kehidupan kita orang yang beriman dalam kehidupan kita sebagai hamba kepada Allah Ta'ala. Dua ni dah bercerai tangga. Yang pertama kena ada perasaan takut pada Allah. Yang kedua kena ada perasaan harap pada Allah Ta'ala. Kalau takut saja pun tak boleh, harap saja pun tak boleh. Kalau perasaan hanya takut pada Allah Ta'ala sahaja menyebabkan seseorang itu akan berputus asa. Dia akan berputus asa, dia tidak akan usaha. Kerana apa? Terlalu takut pada Allah. Apabila dia tahu dia banyak kekurangan, dia banyak kelalaian, dia banyak maksiat, dia banyak dosa, maka perasaan takut yang hanya pada dia menyebabkan dia akan berputus asa daripada Allah, berputus asa daripada rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Satu. Yang kedua, kalau perasaan harap saja pula, dia akan bermudah-mudah dengan Allah. Dia bermudah-mudah dengan Allah Ta'ala. Kalau ada perasaan harap saja, takut tak ada. Jadi bapa dak semayang, dapa Allah Ta'ala Maha Pengampun. Bapa dak tutup aurat, dapa Allah Ta'ala faham aku pandai. Dia mudah dengan Allah. Apabila dah takut saja ada pun jadi putus asa, kalau harap saja pun jadi bermudah dengan Allah Ta'ala. Maka dua sifat ni dak boleh bercerai tangga kepada kita sebagai anak Adam. Cuma di sini dibincang pula oleh para ulama, bilakah perlu kita ada perasaan takut lebih daripada perasaan harap? Bila perlu ada perasaan harap lebih daripada perasaan takut pada Allah? Dan bila kita kena letak pada satu level perasaan takut dan perasaan harap sama rata. Kalau sebut kok dari 20%, kok 50-50. Maka di sinilah ulama menyatakan bila kita kena ada perasaan takut kepada Allah lebih daripada perasaan harap pada Allah, apabila kita muhasabah diri kita,
Apabila kita muhasabah diri kita, kita sedar kita ni banyak kelalaian. Kita sedar kita banyak dosa. Kita sedar kita banyak melakukan maksiat. Kita sedar amal ibadat kita ni tak balas mana. Jadi apabila kita sedar ke maksiat kita, keburukan kita lebih banyak daripada kebaikan, maka pada ketika itu perasaan takut perlu lebih tinggi daripada perasaan harap. Kerana apa? Kerana banyak sangat maksiat yang kita buat pada Allah Ta'ala. Tapi perasaan harap tu kena ada, tapi perasaan takut tu kena lebih. Tu dia yang pertama. Yang kedua, katanya ulama, apabila kita muhasabah diri kita, kita hitung diri kita, tengok pada gaya gak kita, alhamdulillah. Dari sudut amal ibadat yang kita buat ni banyak lebih daripada kelalaian. Baca Quran banyak lebih daripada baca telefon. Jadi apabila kita tengok diri kita kebaikan lebih daripada keburukan, maka kata ulama kena letak pada level yang sama. Kalau sebut peratus kot 50-50, perasaan harap dan perasaan takut. Ada pun bila pula perasaan harap lebih tinggi daripada perasaan takut, katanya para ulama, apabila kita nak berjumpa dengan kematian. Nak jumpa dengan kematian, tak guna skepeng dah. Waktu tu takut pada Allah, tak guna dah. Waktu tu kena ada perasaan yang harap yang terlalu tinggi pada Allah Ta'ala. Bersangka baik pada Allah Ta'ala dengan kadar yang begitu banyak. Ni perasaan harap lebih tinggi daripada perasaan takut sebelum nak jumpa dengan kematian. Kena ada, kena sangka baik pada Allah Ta'ala. Allah Ta'ala Maha Pengampun. Allah Ta'ala akan masukkan aku hamba dia ke dalam syurga. Perasaan suka kita nak jumpa dengan Allah Ta'ala tu kena ada. Sebab diceritakan dalam kitab-kitab para ulama. Ni kitab dari para ulama, cerita ni dah lewat jadi hujah. Tapi cerita ni didatangkan oleh ulama nak khabar. Untuk waktu kita nak jumpa dengan kematian, perasaan harap perlu lebih tinggi. Dia ceritakan ada seorang hamba Allah Ta'ala. Cerita ni jangan buat alasan yang kita nak buat maksiat, jangan salah faham pula tu. Kena khabar mora, khabar awal lagi tu. Yang mana ada hamba Allah Ta'ala ni dia nakal, dia bolah dulu. Jadi dia nakal, banyak buat benda-benda yang tidak sepatutnya, buat benda yang haram, buat benda yang dilarang. Sampailah satu peringkat Allah Ta'ala datangkan kematian padanya di peringkat muda. Jadi ketika mana dia dalam keadaan nazak, dalam keadaan berat ada. Lalu bapa saudara dia ni khabar ke dia. Dia kata, sudah mu tahu kaki kena katok mu dalam kubur tu sebab mu buat maksiat begiang-begiangnya, kira kat orang tu maksiat. Kita sepatutnya kalau nak mati tu tak boleh dah cakap gitu. Kena beri pengharapan pula pada dia. Nak kata pagak-pagak ni waktunya hidup segar sehat. Waktu tu kalau nak kata pagak apa? Tanya nak jumpa dengan kematian, jangan cakap gitu, khabar gitu mati lalu kawan tu. Jadi apabila gitu dia kata sudah dah mu berat dah mu kena katok lagi. Jadi anak saudara dia ni mungkin boleh jadi orang ngaji juga. Maka dia cakap dengan bapa saudara dia. Dia kata, wahai bapa saudaraku, aku nak tanya mu satu benda. Dia kata, apa dia? Aku nak tanya mu, kalaulah aku mati lagi, kalaulah aku mati, tiba-tiba yang menanti aku dalam kubur mak aku. Mu rasa mak aku akan buat guna ke aku? Lalu bapa saudara dia kata, kalau mak mu memanglah dia layan molek mak mu kan. Mak mu memanglah dia layan molek. Lalu apa kata anak saudara dia? Dia kata, wahai bapa saudaraku, mu tahu tak kalau aku mati lagi yang menanti aku bukan mak aku,
Tapi Allah zat Tuhan yang jauh lebih baik daripada mak aku lagi. Kalau lah mak aku layan aku molek, Tuhan lagi lah layan aku molek. Dalam keadaan bersangka sedemikian kepada Allah Ta'ala mati karim. Lalu orang simpanlah jenazah dia ni, simpan jenazah dia. Maka bapa saudaranya bahagian turun ni nak urus jenazah anak saudaranya, dia nampak pada pandangan dia ni kubur anak saudara ni bercahaya dan luas. Jadi dia pelik. Apabila pelik tu, dia senyai sebab dia seorang nampak. Lalu apabila begitu selepas selesai ke bumi dah, dia pergi jumpa ada orang alim yang pergi juga majlis perkebumian tersebut. Lalu bapa saudara dia tanya, dia kata, Syekh, aku nak tanya Musa benda. Tadi waktu aku ke bumi, anak saudara aku tengok kubur dia bercahaya dan juga di luar akan sejauh mata memandang. Katanya ulama tadi, mu nampak ke? Dia kata aku nampak lah. Dia kata memang aku pun nampak juga. Ni boleh jadi kerana sangkaan baik dia kepada Allah Ta'ala sebelum jumpa dengan kematian. Ni kita kata ni kisah jangan awak jadi hujah. Apa pada ni kita buat ngaruh ada yogi surah. Tak nak mati bersangka baik, bukan begitu. Kita dah tahu bila berkematian yang akan jemput kita. Tambahan lagi Rasulullah pun sebut al-mautu ya'ti bartatan. Sesungguhnya kematian ni dia datang dalam keadaan tiba-tiba. Kita tak tahu. Kita tak tahu. Jadi nak kabarnya rahmat mengharapkan pada Allah Ta'ala tu kena ada. Takut saja tak boleh, harap saja tak boleh, tapi dia bergabung dua. Sebagaimana sayap burung yang memerlukan antara satu sama lain. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa yarjuna rahmatahu wa yakhafuna azabahu inna azaba rabbika kana mahdzura. Artinya serta mereka mengharapkan rahmatnya dan gerung takut akan azabnya. Nampak dah tu ciri-ciri orang beriman tu. Yang pertama, dia mengharapkan rahmat Allah Ta'ala, kasih sayang Allah. Dalam waktu yang sama, dia pun takut dengan azab Allah Ta'ala. Dia pun takut. Sesungguhnya azab Tuhanmu itu adalah ditakuti. Dan memang Allah Ta'ala sendiri mengajar kepada kita supaya ada perasaan takut terhadap neraka Allah. Fa in lam taf'alu wa lam taf'alu fattaqun nar allati waquduha an-nas wal hijarah uiddat lil kafirin. Sekiranya kamu tidak mampu buat, walam taf'alu, dan pasti kamu tidak akan mampu buat. Ni Allah Ta'ala khabar kepada orang-orang kafir, musuh-musuh Islam yang nak cabar supaya boleh buat Quran macam buat kitab sebagaimana Quran. Ni Allah Ta'ala cabar. Jadi apabila begitu Allah Ta'ala jawab, lalu kalau mu tak mampu buat dan pasti mu tak mampu buat, kata Allah, maka takutlah kamu dengan bakar orang api neraka. Maka disebut di sini Allah Ta'ala suruh fattaqun nar, takutlah kamu dengan api neraka. Kerana bahan bakarnya daripada batu dan manusia. Daripada batu dan juga manusia. Maka perasaan takut kena ada dan perasaan harap kena ada. Kalau kita tengok dah, hak ni benda yang biasa dalam astro ada, saya tak tahu learning mana. Tapi belum ni hak kita ingatnya adalah dia panggil dia zikir, dia panggil zikir sufi. Dia kata ilasturil firdaus itulah. Kalau kita raja tengok dia kata, ya Allah, sesungguhnya kami tidak layak untuk syurga-Mu. Dalam waktu yang sama kami tidak mampu untuk neraka-Mu. Maka ampunkanlah aku, ya Allah.
Kalau kita tengok ya syair ni dinyatakan dia bukan syair Imam Syafi'i tapi syair daripada ulama sufi. Maksud apa di sini? Nak kabarnya tanda tawaduk. Tawaduk ni rendah dirilah. Katanya ulama ni kata ilahilastul firdaus ya Allah. Sesungguhnya aku dak layak untuk syurga-Mu. Ni. Sebab apa dia kata begitu? Bukan maksud dia tambah masuk syurga, jangan salah faham. Maksud dia nak tengok pada diri dia, amalan dia, kelayakan dia ni memang tak layak. Sebab banyak sangat buat maksiat, banyak sangat kelalaian, kurangnya ketaatan. Jadi berasa diri ni tengok pada diri kok malu nak minta syurga daripada Allah Ta'ala, malu. Kenapa? Kerana diri ni banyak sangat kekurangan. Tambahan lagi Rasulullah pun sebut lan yadkhulu ahadumul jannah bi amali wala anta ya Rasulullah wala ana illa an yataghammadani Allah bi rahmatih. Tidak akan masuk syurga di kalangan kamu dengan sebab amalan kamu. Tak ada di kalangan kamu boleh masuk syurga dengan sebab amalan yang tak ada. Lalu sahabat tanya, ya Rasulullah, bagaimana pula dengan kamu? Rasulullah kan amalan Rasulullah yang paling baik kan? Bagaimana pula dengan kamu ya Rasulullah? Kata Rasulullah, begitu juga dengan aku. Aku masuk syurga dengan rahmat dan kasih sayang Allah. Apa yang nak dimaksudkan di sini? Nak kabarnya yang pertama, dia kata, ya Allah, kami ni tak layak nak masuk syurga-Mu ya Allah. Tapi dalam waktu yang sama, kami pun tambah diumbang ke dalam neraka ya Allah. Walaupun kami tengok pada perangai uduh kami, tengok pada amal ibadat dok bala mana ni, tengok pada gaya gak memang senang nak masuk neraka, tapi kami tambah ya Allah. Jadi di antara perasaan takut dan juga perasaan harap. Ya Allah, walaupun aku banyak kekurangan, walaupun aku banyak kesilapan, banyak maksiat, banyak dosa, Mu ampunlah aku ya Allah, Mu masukkanlah aku dalam syurga ya Allah. Ni perasaan takut ada, perasaan harap pun ada. Dan bagi orang beriman tak ada yang perasaan putus asa daripada rahmat Allah Ta'ala, tak ada. Tu perangai orang kafir je. Kalau kita ingat tak ni, nak kabarnya besarnya rahmat Allah Ta'ala ni, kita ingat tak kisah yang mana Rasulullah cerita dan Imam Nawawi letak dalam kitab Riyadhus Salihin. Bagaimana ada seorang hamba Allah Ta'ala ni, dia bunuh 99 orang. Bayangkan bunuh 99 orang. Lalu lepas dia bunuh tu, dia mari berasa menyesal. Lalu dia pergi cari orang, jumpa dengan Tok Siok. Tok Siok ni maknanya orang dia rajin pergi surau, rajin ibadat, tapi ilmu dia tak ada. Dia panggil abid, ibadatnya kuat tapi ilmunya tak ada. Jadi hamba Allah yang jahat ni buat bunuh 99 orang ni, pergi jumpa orang ni. Dia kata, aku nak tanya mu ni, aku ni buat dosa berat sangat ni, Allah Ta'ala ampun tak aku? Dia kata, dosa benda yang mu buat. Lalu dia jawab, dosa yang aku buat ni, aku bunuh 99 orang. Kejut kawan tu. Dia kata, kalau balas ni lah dosa mu, Allah Ta'ala tak ampun dah. Tak ampun dah. Dia jawab pula tanpa panduan ilmu. Apabila dengar kata begitu, kawan ni gerang, nyelepuk pula kawan tu seorang, cukup 100 orang. Cukup mati 100 orang. Lalu dia pergi cari pula orang lain, jumpa dengan Tok Guru, jumpa dengan orang alim. Dia kata, Syekh, aku ni bunuh orang banyak ni, Allah Ta'ala pun tak dosa aku. Dia kata, mu bunuh banyak ni. Dia kata, aku bunuh 100 orang, hak ngelah tadi. Sebab apa yang jawab tak boleh, aku kata lalu cukup 100. Katanya ulama ni kata gini, Allah Ta'ala terima taubat kamu, terima, tapi mu keluar daripada kawasan ni, pergi cari tempat yang mana mu boleh berubah di sana. Sebab sini banyak sangat saing-saing tempat-tempat mu banyak dah buat maksiat, keluar.
Jauhkan diri daripada perkara-perkara yang boleh mendebatkan kamu berlaku maksiat lagi. Lalu kawan ni lala dengar kata ulama tersebut on the way. On the way nak keluar daripada kawasan tersebut, Allah Ta'ala matikan dia dan Allah Ta'ala masukkan dia ke dalam syurga Allah. Ni dia panggil rahmah. Pengharapan rahmat Allah Ta'ala. Sebab tu kita ni beringat dalam perkara ni, jangan sekali-kali kita putus asa daripada rahmat dan kasih sayang Allah satu. Dan jangan sekali-kali kita menghilangkan perasaan hana Adam terhadap rahmat dan kasih sayang Allah Ta'ala. Jangan kita putuskan. Nampak pada gaya perangai mu ni tak ada peluang nak masuk syurga. Jangan. Tu bukan kerja kita. Jahat bala mana dia pun, kaki maksiat bala mana dia pun, musuh kita pun jangan kita cakap begitu. Sebab ada riwayat menceritakan ada manusia dia baik, tetapi dia pernah dihalang masuk ke dalam syurga. Lalu dia tanya Allah Ta'ala, ya Allah, benda yang aku buat ni, yang siapa aku ni dihalang masuk syurga. Katanya Allah Ta'ala, kerana mu pernah memutuhkan perasaan anak Adam, hamba aku terhadap rahmat aku. Maknanya mu pernah menyatakan satu perkara yang menyebabkan hamba aku ni putus asa daripada rahmat aku. Jadi tu kita kena beringat tu. Tengok pada gaya mu ni Allah Ta'ala dak terima dah taubatmu. Jangan tu bukan urusan kita tu. Walaupun perangai dia uduh walau mana pun, walaupun dia siapa dia, tu dia dengan Allah. Jangan kita memutuhkan perasaan hati dia terhadap rahmah dan kasih sayang Allah Ta'ala. Jangan kita pandai-pandai buat menyebabkan dia putus asa daripada rahmat Allah. Jangan. Ia membebankan kita hari akhirat kelak gitu. Firman Allah Ta'ala lagi, qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Artinya, katakanlah wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri. Katakanlah wahai hamba-hamba aku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri. Maknanya hamba Allah yang menzalimi diri dia. Kita buat maksiat tu maknanya kita menzalimi diri kita. Seolah-olah kita bawa diri kita untuk dimasukkan ke dalam neraka. Na'udzubillahi min zalik. Tu kita menzalimi diri kita, tu melampaui batas yang telah Allah Ta'ala sakat, Allah Ta'ala tetap ada. Begitu. Dan janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Allah Ta'ala kabar lalu ni. Sebab apa begitu? Nak kabar kita ni, manusia ni, dia beza dengan malaikat, dia beza dengan binatang. Kalaulah disebut oleh para ulama, kalau malaikat ni pada dirinya diberinya akal tapi tidak diberinya syahwat, maka dia akan buat benda Allah Ta'ala suruh je, tu malaikat. Ada pun binatang diberinya syahwat, tidak diberinya akal, maka sebab itulah dia buat benda dia nak buat aja, tu binatang. Ada pun kita manusia berada di pertengahan, diberinya akal dan diberinya juga syahwat. Sebab itu apabila kita ni buat satu-satu yang jahat, sedangkan kita ada akal, kita boleh tahu benda tu baik, kita boleh tahu benda tu buruk, kita buat juga, maka perangai kita lebih dahsyat daripada kal an'am, lebih dahsyat daripada binatang lagi. Sebab apa? Binatang dia ikut syahwat aja, yang akal tak ada, kita akal ada. Tapi turut nafsu juga, turut syahwat juga, maka kita lebih berat pada binatang. Tapi kalau kita ni guna akal kita dengan ketaatan pada Allah, dalam waktu yang sama kita ada nafsu yang menghalang, tapi kita dapat mengatasinya, maka kemuliaan kita akan diangkat oleh Allah Ta'ala lebih tinggi darjat daripada para malaikat. Dan inilah yang berlaku kepada para Nabi dan Rasul.
Ini perkara yang berlaku pada para nabi dan rasul. Jadi walaupun Allah Ta'ala tahu hamba dia ni banyak buat maksiat. Tahu, bukan setakat tahu. Malah kalau kita tengok dalam riwayat yang lain, hadis Nabi. Cuma hadis ni jangan kita salah faham supaya kita buat maksiat, bukan begitu. Hadis ni gini cerita dia, hadisnya begini. Allah Subhanahu wa Ta'ala disebut dalam hadis Nabi, sekiranya di muka bumi Allah Ta'ala ni semua hamba Allah Ta'ala nya jadi baik belaka. Baik belaka, tak ada buat maksiat, tak ada buat kejahatan, baik semuanya. Lalu Allah Ta'ala akan hapuskan golongan ni. Mana hapus ni Allah Ta'ala matikan, bukan Allah Ta'ala murka, Allah Ta'ala matikan golongan ni. Dan Allah Ta'ala akan wujudkan hamba dia yang ada buat maksiat. Jadi apabila hamba dia ada buat maksiat dan hamba dia juga merayu kepada Allah supaya dia ampunkan dosa, dan Allah Ta'ala akan mengampunkan hamba dia ni. Maksud dia bukan nak kabur hidup di atas muka bumi suruh buat maksiat, bukan. Cuma nak kabur ni Allah Ta'ala ni nak menanti hamba dia nak taubat pada Allah supaya nak beri keampunan. Sebab tu pengharapan kepada Allah Ta'ala jangan putus. Jangan putus. Kalau kita balik dalam satu kitab yang dikarang oleh Imam Nawawi, kitab Matan Arba'in, hadis 40. Hadis 40, kalau kita tengok hadis lah dalam kitab tu memang cukup-cukup pemurah ataupun pengampung Allah Ta'ala. Siapa disebut dalam hadis Nabi, sekiranya hamba aku yang datang kepada aku membawa dosa sebanyak lautan, mari membawa dosa sebanyak lautan, nescaya dia mari pada aku, merayu pada aku, memohon keampunan pada aku, nescaya aku akan beri keampunan dia lebih luas daripada dosa yang dia buat. Sekiranya ada hamba aku yang datang kepada aku, dosa yang dia buat ni di antara memenuhi di antara langit dan bumi, banyak doa. Lalu dia mari pada aku, dia mengakui kesalahan dia, dia bertaubat, dia sujud pada aku, merayu pada aku, nescaya aku akan beri keampunan padanya, wala ubali, aku tak peduli. Aku tak peduli dosa dia banyak mana. Hak aku nak dia mari pada aku, hak tu yang aku nak. Maka kita ni Allah Ta'ala tahu kita ada nafsu. Tambahan lagi dunia hak berada dengan kita hari ni, dunia yang cukup-cukup mencabar. Maksiat ni hanya bermain di depan mata. Maksiat ni jadi benda mudah hari ni. Jadi apabila keadaan yang sedemikian berlaku, maka ingatan untuk kita ni, salah buat ke, terbuat ke, sengaja buat ke, maka kembalilah pada Allah Ta'ala, memohon keampunan pada Allah. Jangan ada putus asa, jangan ada putus asa. Sebab tu ni kita tengok ni Allah Ta'ala kata, wahai hamba-Ku yang melampaui batas. Allah Ta'ala tahu. Malah Rasulullah sebut apa? Kullu bani adam khata' wa khairu khata'i at-tawwabun. Setiap daripada anak Adam ni bersalah. Sebaik-baik orang yang bersalah, orang yang kembali, orang yang bertaubat pada Allah. Kita kalau muhasabah diri, tahulah diri kita banyak baik ke banyak buruk, kita tahu. Jadi di sini sebut, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah, kerana sesungguhnya Allah mengampunkan segala dosa. Allah Ta'ala ampun dosa kita, Allah Ta'ala ampun. Cuma nak kita ni merayu pada dia, nak supaya memohon keampunan pada dia. Hak tu jangan putus asa. Walaupun salah buat maksiat, taubat. Salah buat maksiat, istighfar. Salah buat maksiat, kembali pada Allah Ta'ala. Sesungguhnya dialah jua yang maha pengampun, lagi maha mengasihani. Allah Ta'ala maha pengampun, lagi maha mengasihani. Percayalah Allah Ta'ala kabar dia maha pengampun. Malah keampunan Allah mendahului kemurkaan Allah. Rahmat Allah mendahului azab Allah Ta'ala. Jadi tambahan lagi, kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
Allah Ta'ala buka peluang seluas-luasnya selagi mana yang pertama selagi mana nyawa dak sampai ke halqah. Yang kedua selagi mana matahari dak keluar daripada pihak barat. Yang ketiga selagi mana kematian tidak berada di hadapan mata. Maka peluang tu Allah Ta'ala beri. Nak taubat, nak apa Allah Ta'ala buka ruang sungguh-sungguh. Jangan putus asa dengan rahmat Allah. Jangan putus asa. Allah Ta'ala Maha Pengampun. Firman Allah Ta'ala lagi, Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik dan akan mengampuni dosa yang selain dari itu bagi sesiapa yang dikehendakinya. Dari sudut dosa syirik Allah Ta'ala ada apa? Hak ni dosa duduk ranking hak atas kali ni. Dan dalam bab ni kita kena belajar lebih daripada belajar bab batas semayang lagi. Bab batas semayang, bab batas puasa, bab batas iman, bab batas Islam itu lebih utama. Kerana apa? Kalaulah kita buat satu perkara yang membatalkan semayang kita jelah batal, puasa kita sah lagi, ibadat lain sah lagi. Ada pun kalau iman kita batal, akidah kita batal, Islam kita batal, maka semayang kita jadi sia-sia. Puasa kita jadi sia-sia. Ibadat kita jadi sia-sia. Sebab apa? Apabila perkara yang paling asal, iman tu rosak dah, Islam tu rosak dah. Maka ni dalam bab ni kena belajarlah perkara yang membatalkan iman. Hari ni kadang-kadang orang cakap pasal benda ni jadi tak ada masalah. Padahal perkara yang dia ucap tu boleh merosakkan akidah, tapi pada diri dia ni tak ada benda. Pada diri dia tak berasa bersalah. Ni dunia hari ni. Dunia hari ni dia lihat pada keadaan. Kalau orang cakap tu kalau ikut asalnya boleh rosak akidah, tapi kena tengok dulu orang cakap tu balas mana. Kalau orang cakap tu jahil, maka percakapan dia tu berdosa besar. Akidah tak rosak, tapi berdosa besar sebab tak belajar. Sebab jahil. Dan hari ni benda tu hak banyak berlaku ni sebab jahil lah, sebab jahil. Bukan nak cakap sangat benda tu pun, tapi sebab jahil. Benda hak Allah Ta'ala buat dengan manusia buat sama molek je. Contoh, na'udzubillah. Yang bercakap habis tu boleh merosakkan akidah. Kerana syirik ni boleh terjadi dengan sebab tiga benda. Yang pertama dengan sebab perbuatan. Nya berlakon dalam cerita-cerita India ke, hanya berlakonnya sembah tok bekong walaupun berlakon, tapi perbuatan itu perbuatan menyembah selain daripada Allah Ta'ala itu boleh menyebabkan syirik. Yang pertama. Ataupun yang kedua dengan sebab kata-kata. Hak ni banyak. Hak ni banyak. Nyegura, contohnya nyegura yang boleh rosakkan akidah. Dia kata, Allah Ta'ala dengan manusia sama syirik je. Contoh na'udzubillah. Cakapan itu boleh merosakkan akidah. Yang ketiga, i'tiqad. Kepercayaan dalam amal ni letak sama syirik je Allah dengan makhluk. Maka ia boleh merosakkan akidah dengan sebab i'tiqad. Mulut dak khabar tapi kepercayaan dalam amal dia tu. Tu dia sebab tu di sini dia sebut Allah Ta'ala tidak akan mengampuni dosa syirik. Ada pun dosa yang lain Allah Ta'ala memberi peluang dan ruang untuk kita kembali kepadanya, yakni bertaubat. Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu dalam As-Sahihain, "Lau ya'lamul mu'minu ma 'indallahi minal 'uqubati ma tama'a bi jannatihi ahadun walau ya'lamul kafiru ma 'indallahi minar rahmah ma qanata min jannatihi ahadun." Jika seorang mukmin tahu azab seksa Allah, maka tiada seorang pun yang inginkan syurga dia. Apa dia? Dia kata jika orang mukmin tahu azab seksa Allah Ta'ala ni cukup-cukup dahsyat,
Dia lebih harap supaya dia ni tidak diadakan di atas muka bumi dan tak ada harap pun masuk syurga kalau dia duk mikir kok tu saja. Maknanya dia mikir ke neraka saja ni, oh pada dia baik mati tak apa. Dadak dah pembalasan tak apa, baik mati tak apa dah. Sebab apa? Azab yang Allah Ta'ala sedia ni keadaan yang cukup-cukup mengerikan. Kita bincang dah yang lepas bagaimana disebut dalam hadis Nabi, letak di bawah telapak kaki daripada bara api neraka gelegak otak. Tu azab paling ringan. Maka sebab tu dia kata jika mukmin ni tahu azab seksa Allah ni kerana takut berdoa, maka tiada seorang pun yang inginkan syurganya. Orang dah nak mikir dah ke syurga kerana seru sangat dengan neraka ni. Dan jika seorang kafir tahu rahmat Allah, maka tiada seorang pun yang akan berputus asa daripada syurganya. Ada orang kafir ni memang jelas-jelas dalam neraka, jelas-jelas dalam neraka. Ni disebut dalam Quran. Tapi dia kata kalaulah orang kafir ni tahu betapa luasnya rahmat Allah, kalau dia tahu, dia tak tahulah moganya kafir. Tapi kalau dia tahu katanya Rasulullah, maka tak ada seorang pun di kalangan mereka ni putus asa nak minta juga dengan Allah sebab dia tahu rahmat Allah ni luas. Jadi kita ni Allah Ta'ala beri pada kita yang pertama Islam, alhamdulillah. Yang kedua Allah Ta'ala beri pada kita iman, alhamdulillah. Yang ketiga Allah Ta'ala beri pada kita ilmu, alhamdulillah. Tunggu selagi kita untuk nak beramal dengan benda yang kita belajar, insya-Allah Allah Ta'ala akan beri kepada kita satu nikmat yang jauh lebih bernilai daripada apa yang berada di tangan-tangan orang kafir hari ini. Sebab tu ingat tu nikmat yang besar Allah Ta'ala beri pada kita tu. Hadis Jabir radhiyallahu anhu dalam Sahih Muslim. La yamutunna ahadukum illa wa huwa yuhsinu dhanna billah. Janganlah salah seorang kamu mati melainkan dia bersangka baik dengan Allah. Ni hak cerita kita cerita tadi itulah. Jangan sekali-kali di kalangan kamu mati melainkan dia bersangka baik dengan Allah. Walaupun kita tahu kita bahan lara banyak-banyak maksiat, hak maksiat tu biarlah, hak tu kita kena takut tang kita hidup. Ada pun tak nak jumpa dengan kematian, waktu tu hanya wujud sangkaan baik pada Allah. Dan kita begitu juga dari wujud sangkaan hidup di dunia ni bersangka baik pada Allah Ta'ala kena ada sokma. Ana zon abdi ana inda zon abdi bi. Aku bersama dengan sangkaan hamba aku terhadap aku. Maknanya kita ni kalau ada apa-apa sentiasa bersangka baik dengan Allah. InsyaAllah sangkaan baik kita tu Allah Ta'ala akan tunaikan, insyaAllah. Doakan sangka baik nampak hujan pun insyaAllah, tak banjir tahun ni insyaAllah. Tapi tak apalah, sangka baik semua dengan Allah Ta'ala. Mungkin dengan sebab sangkaan kita begitu kita hak belajar pakai begitu belakang. Boleh jadi Allah Ta'ala tunaikan sangkaan kita tu. Kalau ada air tu pun sikit je lah, ada pun sekejap je lah. Harap lebih lagi biar tak ada terus insyaAllah. Tapi sangkaan tu kena ada. Walaupun kita tengok ikut kalender kok Allah air pasang sudah. Ada apanya air pasang, jangan jadi air hak atas ni turun dulu lah. Kalau dok turun pasang pun pasang sekejap, lepas tu suruh pula. Hak kita bimbang ni nanti dah hak atas nanti dah. Hanya hak pasangnya masuknya pakai balik tembok. Tu jadi banjir tu. Jadi sangkaan pada Allah Ta'ala dengan sangkaan yang baik kena ada. Sangkaan tu kena ada. Kenapa segala alam ni gerak semuanya di bawah peraturan dan pentadbiran yang mari daripada Allah. Tak ada satu selai daun pun yang gugur daripada pokok, melainkan semua tu itu peraturan dan telah ditetapkan oleh Allah Ta'ala. Tu dia Allah Ta'ala Rabbul Alamin, pentadbir alam ini. Hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu dalam As-Sahihain. Yaqulullahu Ta'ala ana inda dhanni abdi bi wa ana ma'ahu hina yadhkuruni wa dzakara al-haditha
Hak kita sebut tadi. Terjemahan dia, Allah berfirman, aku berada di sisi sangkaan hamba-Ku terhadap aku. Tu Allah Ta'ala berada sangkaan hamba ni pada diri dia. Sebab itu ya, kita ni sebelum nak mati, sangkaan pada Allah Ta'ala dengan sangkaan yang baik. Walaupun kita sedar hakikat diri kita, kita paling kenal sekali diri kita baik dengan buruk. Kita kenal. Tapi sangkaan tu kena ada sama. Allah Ta'ala akan ampun aku, Allah Ta'ala akan redha pada aku, Allah Ta'ala akan masukkan aku dalam syurga. Sangkaan begitu kena ada sama. Wujudkan dalam hati kita ni, wujudkan dalam hati kita, terutamanya waktu kita nak jumpa dengan kematian. Waktu nak jumpa dengan kematian. Tapi jangan salah faham pula. Ada apa-apa ni, belum mati ni kita gomor sungguh-sungguh maksiat. Tak nak mati sangka baik, jangan ambil tu. Kita tak tahu kematian kita ni bala mana. Tapi sangkaan tu kena ada sama dengan sangkaan yang baik pada Allah Ta'ala. Tambahan lagi, sangkaan kita ni Allah Ta'ala tahu tak? Tahulah, moga Allah Ta'ala tahu hati kita berdetik nak benda, Allah Ta'ala tahu. Inna Allah Ta'ala la yanzuru ila suwarikum wa absyarikum, wa innama yanzuru fi qulubikum. Allah Ta'ala tak tengok rupa parah kamu, Allah Ta'ala tak tengok warna kulit kamu, tapi Allah Ta'ala tengok pada hati kamu. Jadi sangkaan kita pada Allah Ta'ala, Allah Ta'ala tahu. Maka kehidupan kita begitu juga. Begitu juga sangkaan tu kena ada sama. Sangkaan baik sama. Kita buat kerja apa, insya-Allah Allah Ta'ala murahlah rezeki aku ni. Jangan bayar hak ngomik apa susah sangat. Jangan sangka baik sama pada Allah Ta'ala. Sangka baik, usaha ikhtiar kita. Adapun hati ni biar rapat semua dengan Allah Ta'ala. Allah Ta'ala beri, dan Allah Ta'ala tahu benda yang terbaik untuk kita. Kita tak tahu, kita nak banyak semua, kita tak tahu boleh jadi sebab banyak jadi sombong nak buat dia. Banyak tapi jadi sombong, banyak tak kena surah bala, banyak tapi mayang bang tak nak buat dia. Maka Allah Ta'ala tahu yang terbaik untuk kita. Dan aku berada bersamanya apabila dia mengingatiku. Kemudian baginda menerukan hadis. Jadi Allah Ta'ala bersama dengan hamba dia, rahmat Allah, kasih sayang Allah bersama dengan orang yang ingat pada Allah Ta'ala. Jadi ingat semua pada Allah, maka Allah Ta'ala ingat pada kita. Allah Ta'ala akan penuhkan kita dengan rahmat dan kasih sayang dia. Syair dan ungkapan hikmah. Abu Uthman Sa'id bin Ismail mendendangkan syair. Ma balu dinika tarda an tudannisahum, wa inna thawbaka maghsulun minad danasim, tarjun najata wa lam tasluk masalikaha, inna safinata la tajri alal yabasim. Artinya, apa sebab agamamu yang kamu suka kotori, padahal bajumu sentiasa dicuci daripada kotoran. Dia kata, apa sebab agama yang kamu suka kotori? Sebab apa dia? Dalam agama yang ada pada diri kamu tu mudah cara mana? Banyak dengan dosa, banyak dengan maksiat, mana dikotori dengan dosa. Padahal bajumu tu kalau kotor sikit mu basuh lagi. Jadi kamu harapkan kejayaan namun tidak mengikuti jalan dia. Macam mana mu nak rahmat Allah? Macam mana mu nak dapat kebaikan daripada Allah Ta'ala? Kalaulah mu dok lalu jalan dia, maksud lalu jalan dia taubat. Lalu jalan dia buat kebaikan sebagaimana yang disuruh oleh Allah. Sesungguhnya kapal tidak boleh berlayar di atas kawasan yang kering. Sebagaimana mu tengok kapal yang takkan gerak atas darat kering ni, kena tok dalam air. Maka begitu juga mu nak dapat keampunan pada Allah, mu kena pergi pada Allah Ta'ala. Mu nak masuk syurga Allah, mu kena usaha melakukan amal soleh baru dapat. Ni mu usaha dah sudut jalan tu tak ada, mu nak dapat keampunan pada Allah tapi mu dak taubat nak macam mana? Kamu nak dapat syurga Allah, mudah beramal soleh macam mana? Maka mu kena lalu jalan dia. Mu kena lalu jalan dia. Allah Ta'ala boleh pilih hamba dia hak dia nak masuk syurga. Memang betul sungguh.
Hak Allah Ta'ala tu kita tak bincang tu hak dia, kuasa mutlak ada pada dia. Ada apa kita Allah Ta'ala kata apa? Wallazina amanu wa 'amilus solihat ulaika ashabul jannah hum fiha khalidun. Mereka yang beriman, beramal soleh, dan mereka ni disediakan untuk mereka syurga dan mereka kekal di sana. Maknanya nak dapat keampunan Allah, nak dapat syurga Allah, nak dapat keredaan Allah, memerlukan melalui jalan yang disuruh oleh syarak, Cabang iman yang ke-13, wallahu a'lam. Kebetulan sampai stesen moleh. Jadi kita berhenti lalulah, wallahu a'lam. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Di sini ada satu pengumuman ya. InsyaAllah selepas daripada sembahyang isyak nanti, kita akan mengadakan solat sunat hajat untuk Puan Mazilah binti Yaqub yang ada masalah kandungan, supaya Allah Ta'ala beri keselamatan dan Allah Ta'ala permudahkan urusan dia, insya-Allah. Wallahu a'lam, wallahu ta'ala a'la wa a'lam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.